الحمد لله 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 الحمد لله. Nanti cakap. Jadi belakang saya ambil. Tanda apa? Dia sayang pada orang-orang belajar agama. Lepas tu didoakan. Dia aminkan doa kita. Dia doakan kita. Dia aminkan doa kita. Sampai pukul 10. Lepas tu kalau ada benda-benda yang kita rasa kebaikan yang diucapkan. Allahumma arzuqna. Moga-moga kita masuk syurga. Allahumma arzuqna. Moga dapat ilmu. Allahumma arzuqna. Moga dapat amal. Allahumma arzuqna. Masuk syurga dia jauh lagi nikmat daripada apa yang kita bayangkan. Dan nikmat terbesar, ada orang boleh nampak wajah Allah sehari beberapa kali. Ada orang boleh nampak wajah Allah, zat Allah beberapa hari sekali. Ada orang boleh nampak zat Allah minggu sekali. Ada orang nampak Allah, zat Allah kurang sekali. Ini yang kita kata. Bergantung kepada tingkatan syurga yang dia masuk. Tingkatan syurga yang dia masuk. Kalau syurga terbaik lagi dapat tengok kekerapan dia melihat Allah. Nah, inilah nikmat yang paling besar yang diberi oleh Allah pada hati-hati makhluk-makhluk manusia dicipta, dizahirkan zat dia tunjuk. Dekat syurga, kat dunia tak ada. Kecuali Rasulullah pernah melihat Allah. Ini yang ulama bahaskan dalam Isra Miraj. Itu je. Orang lain tak ada. Jadi nak mendapatkan keistimewaan syurga ni, tak boleh lah duduk rumah baring-baring, tak boleh lah kan. Kena ada usaha sikit lah. Kena ada usaha, kena ada penat. Ni jalan panas-panas ni penat. Kalau kaki sakit, pelanggar batu pula tadi. Allah, hai. Maksudnya ni lah batu aku nak langgar kau. Dulu kaki aku tak sakit, aku tak langgar aku. Pelanggar pula batu. Pakai perut lagi pula, macam-macam cubaan. Tapi tak apalah. Nak ke syurga gitulah. Allahumma arzuqna. Okey, sekarang ni kita berhenti kat mana Kak? Saya cerita terakhir dan cerita benda apa Apa? Arat. Okey. Sebab lain ni dah banyak kelas-kelas lain yang dia dah tak tahu kat mana pergi lah. Saya kalau boleh saya tak nak bangun dan menulis. Ni. Dah. Ni. Betul Ni dah tulis belum? Murakab Jauhar Fat dah. Dah Ustaz. Ni dah. Dah. Ini maknanya jirim jisim. Mana jirim, mana jisim. Ni dah. Ni lepas lah. Betul? Ni. Ini. Betul ni. Sambung MNI. Medan. Betul lah. Pembahagian arat. Arat ni maksud dia pada perkataan terjemah mendatang. Arat ni maksud dia mendatang. Mad arid, tu perkataan itu sama tu. Mad arid li sukun, mad panjang, arid mendatang. Li sukun bila ada huruf yang mati. Tu mad arid li sukun. Ni pembahagian arat.
Arat ni apa? Sifat jirim. Arat ni adalah sifat bagi jirim. Tulis. Apa saya cakap ni tulis. Kalau saya batuk pun tulis. Supaya tak miss. Kalau saya tengah cakap saya garuk tulis. Ustaz tengah garuk muka. Melampau lah. Tulis tak? Arat ini maknanya sesuatu yang mendatang. Dari segi bahasa. Dari segi istilah, arat adalah sifat pada jirim. Sifat pada jirim. Apa tu? Jirim adalah apa saya cakap minggu lepas? Jirim apa? Allah, baru seminggu. Engkau telah melupakan aku. Baru seminggu jirim kata. Baru seminggu aku kenalkan diri aku buat kau. Seminggu. Kelang kabut, perintah negeri, anak sekolah, hilang habis dah. Jirim apa? Sesuatu yang mengambil ruang. Sesuatu yang mengambil ruang. Sesuatu yang mengambil ruang. Kursi kosong, saya duduk. Saya ambil ruang kursi. Bumi kosong, letak bangunan, letak laut, mengambil ruang bumi. Langit kosong, letak awan, mengambil ruang langit. Awan tu. Ruang kosong, udara ada, udara mengambil ruang. Jisim ini sesuatu yang mengambil ruang. Jirim, sesuatu yang mengambil ruang. Jisim dia ada pecahan. Jirim, sesuatu yang mengambil ruang. Sesuatu ni apa? Apa? Syait. Selain Allah. Selain daripada Allah. Itu sesuatu. Allah tu apa? Bukan zat. Nama bagi zat. Yang wajib ada, yang tiada diterima oleh akal yang akan tiada. Allah, kalau berkait-kaitkannya sampai asal tak habis. Betul tak? Saya tanya akal tadi, mula-mula dari tadi mula tadi. Arat ini sifat suatu benda. Benda itu adalah jirim. Jirim itu apa? Sesuatu yang mengambil ruang. Betul. Sesuatu ni apa? Selain daripada Allah. Itulah nama dia makhluk. Kita baca, kita nampak ni. Kita baca, kita nampak ni. Kita baca, kita nampak ni. Barulah ilmu itu kelihatan jelas pada hati kita. Ada benda kita tengok, ada benda kita nampak sebalik. Berapa bahagian sesuatu? Dah cakap minggu lepas. 3 bahagian sesuatu. Sesuatu terbahagi pada 3. 1, benda yang nampak pada panca indera, benda yang boleh dikesan oleh panca indera akan adanya. Akan adanya. Benda yang boleh dikesan oleh panca indera akan adanya. Nampaklah mata, nampak bangunan, nampak kipas, nampak lampu, nampak laptop, nampak orang, nampak kursi, nampak meja. Mata boleh kesan. Kalau mata boleh kesan, telinga boleh dengar bunyi. Ada lah tu, ada benda dalam bunyi tu, ada. Boleh pegang, boleh rasa. Kalau orang tu buta, dia boleh pegang, dia rasa. Ni ada benda. Jadi satu apa? Sesuatu yang wujud itu adanya dengan boleh dikesan oleh panca indera. 2, sesuatu yang ada ia yang dikesan dengan tiada. Yang dikesan dengan tiada. Dia ada tapi dikesan dengan tiada. Wah, ni kalau baca kat rumah ni, baik aku pilih kain dia bagus. Apa kitab cakap ni? Contoh? Ada cakap nanti contoh apa? Botak. Botak. Botak.
dikesan dengan tiada rambut. Botak ni tak ada. Botak ni tak nampak. Tapi dikesan dengan benda yang tiada. Apa tak ada? Rambut tak ada. Rongak dikesan dengan tiada gigi. Dara, anak dara, panggilan dikesan dengan tiada Tiada suami. suami. Mana nampak botak? Tak nampak. Yang kita nampak tu kepala dia, bukan botak. Yang kita nampak tu mulut dia, bukan rongak. Apa? Benda yang ada yang dikesan dengan tiada. Sesuatu yang ada tetapi dikesan dengan tiada. Apa? Sesuatu yang dikesan dengan tiada. Sesuatu yang ada tetapi dikesan dengan tiada. Nombor satu, sesuatu yang ada boleh dikesan oleh panca indera. Tak dengar, saya tak dengar orang cakap. Apa? Tajuk. Saya tulis sini lah. Tulis lah. Tulis. Dah ada benda ni tulis lah, nampak sikit. Oh, tajuk dia. Tajuk dia gini. Kita kata tadi, saya tulis balik tau. Kita kata apa? Jirim. Apa jirim? Sesuatu yang mengambil ruang. Cuma masalah dia kita faham tak perkataan ni? Itu saya tanya. Apa maksud kita ambil ruang? Faham kan? Kalau tak faham, cakap tak faham tau. Jangan kawan cakap faham, kita tak faham, kita kata faham. Nanti balik nanti, aku tak faham apa Ustaz tu kata. Balik nanti cerita kat sini. Tak apa benda, bondo, orang jirim apa arat, tak apa bondo. Kata. Saya tak faham kata kat sini, tak faham. Saya boleh cerita balik lah. Tak faham ruang ni apa? Space. Kau putih sikit lah, space. Masjid ni kosong, dia ada ruang. Kita duduk. Kita nama jirim. Dinding tu kosong, lekat kipas. Kipas tu ambil ruang. Ruang yang kosong di dinding. Itu ruang. Itu ruang. Tiada ruang untukmu di hatiku. Kerana aku dah begini. Itu ruang. Susah benar nak faham. Itu ruang. Jirim sesuatu yang mengambil ruang kosong. Lepas tu saya cakap, ni. Lepas tu kita boleh, arat. Arat apa? Sesuatu yang mendatang. Arat sesuatu yang mendatang. Kita tulis apa tu ini? Nanti bila nampak. Arat dari segi bahasa. Sesuatu yang mendatang. Jangan tanya saya mendatang atau apa. Pendatang tapi izin tu atau datang-datang. Sesuatu yang mendatang. Ini nama apa? Ini makna arat. Besarkan sikit. Tak nampak ke? Kita kan tadi dah bincang kan. Saf ni ikut umur kan. 80 lebih duduk depan. 60 lebih duduk barisan keempat. Bawah 40 duduk belakang. Nampak tak?
Dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah, apa syarat? Ini istilah. Istilahnya apa? Syarak. Istilah ni maksud apa? Menguraikan bahasa. Menguraikan makna bahasa. Ni menguraikan bahasa. Ni istilah. Apa buat? Ni Ustaz dah tulis dulu nota. Tak apa buat lagi. Buat lagi. Buat lagi. Menguraikan bahasa. Syaratnya apa? Undang-undang apa? Undang-undang apa? Undang-undang agama. Undang-undang agama, syaratnya undang-undang agama. Undang-undang agama. Maknanya dia huraikan perkataan Arab ni mengikut undang-undang agama. Kalau tanya lagi depan. Agama tu apa? Definition. Agama tu apa? Satu perkataan je. Kalau kau tanya, agama ni apa? Kakak nak lupa. Agama ni apa? Satu word je menerangkan dia. Agama adalah perintah atau hukum. Agama itu perintah yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasul untuk diajarkan pada umat dia. Itu agama. Islam itu adalah agama perintah. Islam tu menyerah. Menyerah pada siapa? Menyerah pada perintah. Perintah apa? Mestilah perintah Allah. Nampak tak? Siapa buka mic sikit? Okey. Menyerah pada perintah. Undang-undang agama. Sesuatu. Ni kita kata sesuatu tadi. Ni kita tahu tadi. Tadinya saya cakap tadi botak, rongak, apa tu. Itu tajuk dia tadi apa? Tajuk dia 3 bahagian syai'. Kalau dalam bahasa Arab tulis syai' lah. Sesuatu. Ini syarak ni undang-undang agama. Ni syarak. Yang dia ada lagi dah. Istilah ni dia menguraikan bahasa. Ni syarak Okey. Sesuatu ni apa yang mendatang sesuatu ni? Sesuatu ni, syai' ni adalah selain daripada Allah. Kakak jangan risau, kenapa aku tak dapat jawab? Baru belajar. Baru pertama kali belajar lah, dengan detail kan. Dulu masa umur 30 dulu ada belajar kelas-kelas agama tak kat masjid? Umur 30 lah. Tak ada? Ada pergi? Ada kan? Ada belajar ni Arad, Syai', ada? Tak belajar? Tauhid ada belajar tak dulu? Masa anak 2, anak 3. Tak ada belajar? Tak ada waktu kelas? Dulu tak ada online. Lepas tu anak kecil kadang susah sikit lah nak belajar katanya. Dengan nak belajar Arad, dia nangis pula. Dah lupa Arad apa. Belajar juga. Bawa anak. Saya kelas dekat Tujuan Ramal tu dah tak adalah. Rasanya dia tak buat lah sebab ramai yang datang pun makcik-makcik saya. Yang datang pakai tokok 4 pun ada. 70 lebih. Sejak PKP yang pertama dah tak ada dah. Kali tu mula-mula buat kat rumah. Lepas tu buat kat surau. Lepas tu pindah kat rumah. Masa buat kat surau tu saya nampak ada makcik-makcik datang bawa budak kecil orang tau.
suara good morning kat sini. Kejapkan lap limau sini, kejapkan lap Elio ni. Saya terharu betul lah. Saya terharu apa? Dia sanggup datang nak belajar. Masa dia tulis dan cucu dia ambil pen dia, dia pergi bangun, pergi ke cucu dia ambil tulis balik. Saya kata, kesian. Tapi yakinlah, Allah lihat dia dengan rahmat tau. Naik tangga, surau tu tangga, ada 4 step. Naik tangga begitu. Dokong seorang, pimpin seorang, suara good morning kat sini, pepit kitab lagi, beg lagi, bini naik tangga. Oh, saya kata Allah nak mati dia lah. Itu je saya cakap lah. Kita datang ni senang kan? Naik kereta, tak ada siapa bawa, betul tak? Pahala kita tak sama dengan masing-masing tu. Tapi bila COVID, diorang pun bimbang nak kumpul, kalau tu dah tak ada dah. 3 bahagian sesuatu. Ni Syed. Ustaz, sifat Ustaz. Sifat Nak sesuatu tengok. benda. Istilah Arab. Yelah. Sifat sesuatu benda. Silap ke? Ustaz tak time, Ustaz tak tukar. Yang mana? Arat dari segi istilah tu Ustaz tak tukar makna dia. Sifat kan Ustaz kan? Sifat. Ini tak tukar lagi. Arat, sifat, ini kopi paste di atas. Itu benda tu jirim lah. Sifat sesuatu jirim. Kalau saya kopi di atas dia tak tukar. Okey. 3 bahagian sesuatu. Ini sesuatu ni kat sini. 3 bahagian sesuatu, yang ni kita nak tulis ni. Ikut tak? Ikut saya tadi? Ikut tak pilihan ni? Jangan pening apa benda cakap ni. 1, sesuatu. Jap. Yang dapat dilihat dengan panca indera. Seperti apa? Seperti lihat, seperti dengar, seperti rasa, seperti sentuh. Rasa dengan lidah, sentuh dengan tangan. Seperti bau. Panca indera ada berapa? Panca indera ada berapa? 5. Lihat, dengar, bau, sentuh, rasa. Lihat, dengar, bau, sentuh, rasa. Lihat, dengar, bau, sentuh, rasa. Itu panca indera. Zahir. Panca indera batin. Apa? Mata. Mata apa? Mata sepet. Mata apa? Mata hati. Apakah yang membuka mata hati? Siapakah yang boleh membantu membuka mata hati? Allah. Apa? Allah. 5 panca indera tu. 5 panca indera zahir ni, ini yang dia membuka 6 sense. 6 ni, yang ke-6 ni. Yang ke-6. 5 ni. Dia boleh buka ni. Telinga belajar ilmu. Dengar. Mata melihat pada pengalaman. Akhirnya terbuka dalam mata hati ni mengambil hikmah. Dan kenal Allah ni dengan mata hati ni lah. Dengan mata hati tu. Sebab tu kena belajar. Tu pelajaran yang ke-6, kenal mata hati. Okey. Sesuatu dapat dengan panca indera. Seperti apa? Seperti banyak contoh lah. Kayu ini dapat lihat. Itu nombor 1. Okey. Nombor 2. Sesuatu yang dilihat dengan tiada. Ini saya tulis contoh.
Yang nombor satu tu contoh dah faham. Seperti botak dilihat dengan tiada rambut. Dengan tak ada rambut ni kita kata ada sesuatu berlaku kat dia. Apa? Nama dia botak. Botak tak boleh lihat dengan mata? Tak boleh. Habis yang licin tu, itu kan botak. Itu kepala dia. Itu kulit kepala dia. Itu kan botak. Tengok tauhid. Dia menguraikan dengan penuh hati-hati. Yang lihat tu bukan kepala dia. Bukan botak. Yang kita lihat itu kulit kepala dia. Bukan botak. Botak ni panggilan. Yang hanya ada kalau sesuatu tu tak ada rambut. Sesuatu tu tak ada. Duit aku pergi Langkawi botak. Dia kata. Duit boleh botak. Main duit tak ada. Duit apa? Duit tak ada kan? Botak dia aku dikerjakan. Bukan dikerjakan. Kau yang belanja. Habis lah. Itu botak. Contoh lagi apa? Rongak. Ini guru kata contoh ni. Saya ambil contoh dia je. Dilihat rongak ni sesuatu. Dengan tiada gigi. Kalau pasang gigi palsu, tak nampak lah rongak dia. Ini pakai mask lagi best. Rongak pun tak nampak, senyum pun tak nampak. Sebaik mask kat mulut. Kalau makan mata, hidung pun tak nampak. Tiba dia. Akak, make yourself busy. Salin. Tengok salin. Beli. Apa yang buat kala-kala tu? Jangan ambil cat. Bisa bilu. Cat. Kadakan dia. Buat kotak. Buat gini. Buat arrow. Tak ada lah ngantuk. Seperti botak dilihat dengan tiada rambut. Okey. Lepas tu, nombor 3. Tu dikatakan syait ni terbagi bertiga bahagian. Sesuatu yang secara iktibari. Maknanya tak ada. Nak lihat dengan tiada pun tak ada. Nak lihat dengan ada pun tak ada. Seperti contoh yang kita kata seperti adas. Contoh dia adas. Adas ni iktibar je. Bukan nampak, bukan kesan. Tak nampak kesan pun. Iktibar. Tapi dia ada. Bila dia ada, nama sesuatu lah. Ada yang macam mana? Ada yang bukan macam mana wujudnya Allah. Selain daripada Allah. Dia ada. Itu nama sesuatu. Bila ada sesuatu, maka dia ada sifat. Sifat dia nama arat. Okey. Dia memerlukan sedikit thinking memikir sedikit. Kalau tengok malas aku nak fikir benda. Malas nak fikir memang tak dapat. Betul tak? Itu guna Allah bagi akal untuk fikir cara nak kenal dia. Ulama dah bagi modul, dah bagi sistem. Kau ikut ni kau kenal lah Allah. Bukan ulama sekarang ni ulama yang tahun 300-200 hijrah ni mereka buat. Waktu tu orang dah mula nak belajar yang lebih sistematik. Dia bagi dia syllabus. Ini yang digunakan beribu tahun sekarang. Tak tukar-tukar pun. Sifat 20 ni ada sini keluar perkataan Arab. Sifat, arat. Dihurai atas hurai. Hurai tak hurai, hurai tak hurai. Lama je faham lah. Mula nampaklah kelabu sikit. Ni, okey. Sifat sesuatu benda. Macam formula kita pakai. Zat Allah adalah zat. Sifat Allah adalah sifat. Zat makhluk adalah
Arad. Zat Allah adalah jirim. Jirim. Zat makhluk adalah jirim. Zat Allah adalah zat. Zat makhluk adalah jirim. Sifat Allah adalah sifat. Sifat makhluk adalah arad. Arad. Tu formula tu nak kena faham. Zat Allah adalah zat. Zat Allah bukan jirim. Kalau jirim, dia ada kecil, ada besar. Ni bagian-bagian jirim ni kita cakap ni. Dia ada berlapis, dia ada bersangkut. Dia ada bercampur. Dia ada ruang. Zat Allah bukan. Zat Allah zat. Macam mana? Allah dia tahu. Zat Allah adalah zat. Sifat Allah adalah sifat. Zat makhluk adalah jirim. Sifat makhluk adalah arad. Faham gitulah. Sebab kenal Allah ni di perbandingan di makhluk. Sebab makhluk nampak. Sebab dia tak boleh kata Allah ni zat dia gini-gini, tak boleh. Tapi perbandingan dia dengan makhluk. Makhluk macam mana? Dia bukan dengan makhluk. Dia bukan macam makhluk. Dia zat dia esa. Dia tak ada sekutu. Tu nak faham tu. Payah ke? Boleh kan? InsyaAllah. Boleh faham. Nak kenal dia ni. Dia akan kenalkan diri dia. Kalau kita sungguh lah. Moga-moga dengan kenal dia ni bagi hati kita. Memang bagi pun kalau kenal. Cubalah sedaya upaya kan. Ya Allah aku jahil, ya Allah aku tak pandai. Okey. Pembahagian arad. Tadi pembahagian sesuatu, syai'. Ini pembahagian arad. Okey. Apa beza arad dengan jirim? Arad dia menumpang pada sifat. Pada sifat adalah arad. Ni. Ini power bank. Ini power bank. Power bank ni nama apa? Jirim. Arad dia hitam. Lagi? 4 lagi. Lagi? Koreh. Keras. Koreh pula. Keras. Ni ketuk ni. Lagi? Atas tangan saya. Lagi? Saya pegang. Lagi? Sejuk sikit. Lagi? Tinggi. Lagi? Lebar. Lagi? Datang dari arah depan. Ni nama dia punya arad. Kalau jenis jirim tak ada, arad tak ada. Jadi aradnya apa? Dia bergantung pada jirim. Sesuatu yang bergantung pada jirim. No jirim, no arad. Faham No jirim, no arad. Tak ada jirim, tak ada arad. Tapi jirim, sesuatu yang berdiri dengan sendirinya. Dia tak gantung dengan arad. Arad yang gantung dengan dia. Sesuatu yang berdiri dengan sendiri dia. Itu nama jirim. Okey. Sifat. Sifatnya apa? Sifat suatu benda nama dia arad. Sifat ni dia keluar dari mana? Benda tu lah. Sifat tu benda tu. Nama ni dia panggil arad. Bentuk dia. Sifat ni bergantung pada apa? Pada jirim juga. Kalau ada jirim tak ada sifat. Sifat ni nama lain. Dia arad. Jadi sifat ni sama macam arad. Okey. Maka dibagilah dia kepada 4 bahagian.
Ikut perlahan, jangan pening. Kalau pening, mesti ada minyak kapak dalam beg ni. Ada. Dalam kereta. Pergi ambil minyak kapak kita kalau pening. Okey. Apa? Bagi pada berapa? Bagi pada 4. 4. Jangan keliru dengan ni. Ni apa? Ni apa ni? Ni bagian apa ni? Ni bagian apa? Pembagian? Jirim. Ni yang ni. Ni bagian apa ni? Jirim. 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 Ni pembagian jirim. Yang ni pembagian arat. Jangan keliru. Ini bagian arat. Ni bagian arat. Satu, aina. Min aina, dari mana? Aina ni maksudnya apa? Aina ni maksudnya tempat. Arat ni maknanya tempat. Lepas tu saya kata tadi, ni power bank. Arat dia apa? Atas tangan. Atas tangan tu arat. Jadi kita kata Allah ini tak ada arat. Maknanya Allah bukan atas awan. Atas aras. Atas langit. Atas bumi. Bawah langit. Tepi langit. Kanan langit. Kiri langit. Bukan. Kenapa? Tempat ni menunjukkan kepada arat. Bahagian daripada arat. Allah bukan di Kaabah, bukan atas Kaabah, bukan dalam Kaabah, bukan tepi Kaabah, bukan dalam masjid, bukan tepi masjid, bukan luar masjid. Kenapa? Luar, dalam, tepi, kiri, kanan itu adalah tempat. Tempat bagi dua. Satu, berada. Dua, arah. Dua, arah. Bukan dua arah. Nombor dua, arah. Nombor satu, berada. Bila kita kata Allah itu bukan arat. Sebab apa? Sifat Allah adalah sifat, bukan arat. Sifat makhluk adalah arat. Makhluknya arat. Makhluk ada kat masjid, ada kat bumi, ada kat naik ke langit, ada kat langit, ada dalam roket. Betul? Ada kat rumah. Dia berada di tempat tertentu. Ada kat pasar, ada dekat tol, ada dekat rentan negeri, ada kat rumah mak, ada kat rumah adik, ada tempat rumah orang kahwin, ada tempat. Tempat itu nama dia aina. Aina ini adalah sebahagian daripada arat. Okey. Agak boleh faham tak? Saya cuba sepelahan mungkin tau ni. Tanpa mengganggu, jangan bagi boring. Kalau saya perlahan sangat nanti orang boring ni. Ni nama dia tidur aku tunggu Ustaz cakap. Arat. Biasa sebut perkataan ni arat. Biasa sebut arat. Biasa sebut arat. Tengok keluar nanti nampak kon dekat tepi jalan tu. Kon tu. Putih, merah. Arat dekat dengan dia. Lalu kon tu pegang. Ni apa? Aku pegang ni. Aku pegang ni apa? Jirim. Tengok kon merah putih arat. Tepi jalan raya arat. Depan pintu masjid arat. Praktikkan. Praktikkan. Dia arah depan aku. Aku lalu sebelah dia, dia arah tepi aku. Arat. Aku jalan depan dia, dia arah belakang aku. Arat. Praktikkan. Aku sekarang dalam masjid. Arat. Aku luar masjid. Arat. Nanti orang telefon, akak arat kat mana sekarang? Dalam rumah. Mentang-mentang mau belajar tadi, arat dalam rumah. Baru belajar tadi, arat dalam rumah. Tempat aku dalam rumah, arat. Arat apa? Kau tu lah orang pergi datang meeting, kau tak nak. Aku belajar ni. Arat ni tempat. Aina. Satu, berada. Dua, arah. Datang daripada arah. Ke arah. Tahu?
Maknanya Allah ini bukan dari arah depan, bukan daripada arah belakang, bukan daripada arah kiri, bukan daripada arah kanan. Sebab apa? Dia bukan arat. Ha. Kalau saya kata power bank ni, dia dekat arah depan saya. Menghadap arah ini, menghadap arah ni. Belakang, dia arah belakang saya. Itu nama arah. Kita akan bergerak ke arah utara. Dari Mekah pergi Madinah, bergerak ke arah mana? Utara. Daripada Kuala Lumpur nak balik Johor, bergerak ke arah selatan. Dari Kuala Lumpur nak ke Kuantan, bergerak ke arah timur. Dari Kedah pergi Langkawi, bergerak ke arah barat. Janganlah cakap yang barat daya, berdaya tak payahlah. Banyak cerita dia. Barat timur dah lah. Orang Perlis nak balik Johor. Berapa jam ni kalau orang Perlis balik kampung? Berapa jam? KL Johor 4-5 jam. Johor Kangal 8. Johor Kangal 12 jam. Ni basikal lamanya. Itu kalau berhenti-berhenti. Apa mana ada buat tak sekarang? Ada? Sekarang? Tak ada Kalau nak pergi lah sekejap. Raja nak jalan lah, nak pergi. KL Perlis berapa jam? 8 jam. Dah ada train laju kan? Ada train. Kalau bawa kita bawa orang tua, kerja nak kencing, kerja nak kencing. Tak, dah ada siap toilet, tempat solat sekali dalam tu, yang baru ni Ustaz. Oh, boleh buat rombongan ni, ada train. Sewa satu kos, buat kuliah dalam kos. Arat. Ada kantin lagi. Tak nak petang Ustaz, seronok. Betul, kalau ada dulu kawan-kawan saya ada budak ITM Perlis tu 3 tahun lalu mereka sewa satu orang ni kerja KTM. Ada pangkat dia lah. Dia sewa satu kos. Satu kos ni dia orang lah, berapa orang ni? 40. Dalam tu lah dia orang bercerita, seorang cerita pengalaman, pakai mic. Oh, seronok lah. Boleh nak buat itu bagus juga. Tak penat memandu. Arah pergi mana? Pergi arah utara. Boleh kata Allah sekarang ni arah ke arah bumi. Tak boleh kata itu. Ke arah ni arat. Lagi satu, nombor 2, kam. Kam ni berapa lapis, berapa juzuk. Kam. Kaf mim. Kam. Kam ni kalau dalam guru-guru kata, nota-nota yang kita selain dalam guru-guru, juzuk atau lapisan. Dia tak ada bahagian. Dia satu je, kam. Berapa juzuk, berapa lapisan. Makhluk ni, dia terdiri daripada beberapa juzuk. Beberapa lapisan. Darah, kulit, tulang, jantung, roh, jasad. Lagi lah. Rambut, beberapa perkara. Jadi lapisan ini dipanggil kam. Tapi Allah ni dia, zat dia bukan macam makhluk. Bukan ada lapisan ni, muka apa, tak ada. Macam mana sebenarnya Allah? Allah dia tahu. Macam mana? Nanti kat syurga nanti kita tengok. Allahumma jubna. Kat sini belajar, dia bukan macam makhluk. Jadi arat ni adalah sifat makhluk yang dihuraikan oleh ulama supaya jangan serupakan Allah dengan benda ni. Kam. 1, aina. 2, kam. 3, kaifa. Kaifa haluka yaum. Apa kabar anda yaum hari ini? Kalau pergi Mesir, pergi Madinah, pergi Mekah, orang-orang kat pasar tak ada cakap kaifa haluka, dia kata falik. Falik ni macam bahasa-bahasa pasar. Falik anta, apa kabar awak? Kaifa. Bagaimana? Kaifa ni bagaimana? Arab ni kaifa ni dibahagi kepada 4 bahagian. 1, saiz.
Saya maksud apa? Kecil, besar, tinggi, gemuk, panjang. Lagi apa-apalah. Bulat, lonjong, nipis, tebal. Apa lagi dia cakap pasal saiz? Itu bahagian kaifa. Maksudnya Allah itu bukan kaifa. Sebab kaifa adalah arat. Allah itu bukan arat. Sebab dia bukan jirim. Yang ada arat ni jirim. Arat ni apa? Arat ni lah benda ni. Kalau dia kata Allah itu tinggi, besar dekat langit. Ni ada orang cakap dengan anak-anak dia ni. Mak, Tuhan macam mana? Tuhan tinggi, besar Tuhan kat langit. Kat langit itu berada. Tinggi itu kaifah. Tuhan ada kepala ada ni. Itu dah kam, nampak? Dia ajar anak ni benda ni salah tau. Sebab dia pun tak faham. Dalam kitab Murtad kata, orang yang mengatakan Allah itu berjisim. Maksudnya Allah ni ada jisim. Bila ada jisim ada arat. Dia kata Allah ni gemuk ke tinggi ke apa, maka murtadlah dia, tahu tak? Lepas tu tak belajar tauhid ni membahaya. Kena anak mula keletah, tanya ni, tanya tu, tanya ni, tanya tu. Itu Apa yang perlu kita jawab kalau anak tanya Ustaz? Jawab Allah itu tidak bertempat. Allah ini tidak berupa. Yang Macam bagi dia mana? Tak ada siapa tahu Allah ni macam mana rupa dia. Cakap macam itu. Habis tak tahu nanti dalam syurga nanti baru tahu, baru nampak. Sebab apa? Allah ni tak serupa dengan makhluk. Dia kita kata gitu. Tak serupa langsung. Langsung tak serupa. Jadi lagi satu apa? Kaifah ni apa? Perbuatan. Lagi satu nama dia perbuatan. Apa perbuatan? Turun. Itu kaifah. Itu arat kaifah. Naik. Kenapa guru-guru bagi contoh bersemayam? Sebab ada golongan kata Allah bersemayam di aras. Ini salah. Ini salah. Sebab tu ulama dulu dah ada susun kaifah ni tau. Jangan dikatakan Allah itu bersama di langit. Jangan. Ni ramai orang cakap ni, ada setengah orang cakap itu. Kenapa kau kata Allah bersama di langit? Tu aku doa, aku angkat tangan kat langit. Tu dia kata itu. Doa angkat tangan ke langit, bukan Allah kat langit. Angkat tangan ke langit sebab kiblat doa itu adalah langit. Itu kiblat tu, bukan kiblat. Kiblat semayang adalah Kaabah. Kiblat doa adalah langit. Kiblat semayang adalah Kaabah. Alat anggota badan yang kena adab adalah dada. Kiblat doa adalah langit. Anggota yang kena adab adalah tapak tangan. Bukan dada. Kalau dada dia tak kena langit, dia ada baring, dia doa. Betul? Jadi siapa yang kena adab? Tapak tangan. Siapa yang kena adab semayang? Dada. Arah mana? Arah Kaabah. Doa arah mana? Arah langit. Sebab tu doa begitu. Nanti cucu tanya, nenek angkat di sini, nenek cakap. Ni doa dengan apa? Doa dengan Allah. Nenek doa ni Allah kat langit ni. Nenek dua tangan di sini. Allah dekat atas nenek ke? Sebab nenek angkat tangan ke atas macam ni minta. Kena cucu situ, nak kata apa? Dia kata Allah dekat atas. Bukan langit, bukan dekat langit. Tapi dekat atas. Atas ni maknanya arah atas. Allah kat depan kita. Allah ada arah depan. Jadi Allah ini dia jadi arat. Bila arat, dia ada arat, maknanya Allah ni apa? Kau salah faham. Allah jadi apa? Arat datang dari mana? Jirim. Betul. Nampak rapi ulama susun, dia tak nak silap. Tapi yang takut kita tak rapi yang belajar lah. Gerak diam.
Allah itu tidak gerak, Allah itu tidak diam. Kalau dia gerak, dia diam, dia ada kaifa. Dia ada kaifa. Bila ada kaifa, dia ada arat. Bila ada arat, dia ada jirim. Zat makhluk adalah jirim. Zat Allah adalah zat, bukan jirim. Kalau jirim, dia ada benda semua ni. Bila ada benda semua, dia menyerupai akan makhluk. Salah. Fakta yang sangat salah. Dia tak serupa dengan makhluk. Makhluk ni apa? Sesuatu. Sesuatu ni apa? Sama ada dapat lihat atau dapat tahu dengan tak ada sesuatu atau iktibar saja seperti hadas. Tahu ada hadas, tahu. Tapi mana hadas? Tak tahu. Kesan tak tahu. Itu iktibari. Dia ajar cara rapi supaya jangan salah pada Allah. Modul dia dah ada. Cuma belajar mungkin kali pertama payah sikit, sabarlah. Orang Melayu dah pesan. Allah bisa, Tegal biasa. Orang Melayu dah pesan dah. Orang Melayu ni peribahasa ni memang sangat baik. Allah bisa, Tegal biasa. Dia kata berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Rentas negeri dahulu, balik kampung kemudian. Itu pantun. Kampung tak balik, pergi jalan jauh jalan. Mak ada kat Sri Sembilan tak pergi tengok lagi. Tengok mak dulu, lepas tu pergi Johor. Begitulah best. Betul lah. Ini pergi ke Perlis gimana, mak jalan negeri tak tengok, tak boleh dah negeri. Rentas negeri, 2 minggu dia pergi chatting duduk sana. Pergi baring di pantai, sampai dia hitam badan. Rakit-rakit dahulu, orang kemudian. Rentas negeri dulu, tengok mak kemudian. Tengok mak dulu orang negeri. Begitulah. Dia tengok lah, tengok kabar-kabar ke, apa nak bagi duit ke bagi ya. Orang Melayu kata, rakit-rakit dahulu, renang-renang kemudian. Rakit-rakit dahulu, nanti kaya nak senang kemudian. Belajar ni tak rakit ke? 2 jam duduk macam ni. Kerjakan duduk macam ni. Kerjakan ada sana. Kerjakan ada sini. Kerjakan begini. Kerjakan begini. Saya tak kisah. Kalau akan nak duduk kaki, duduk kaki lah. Tak apa. You are free. Kalau nak ambil kursi, ambil kursi. Ambil kursi duduk. Kalau penat nak pergi tandas, pergi tandas. Nak pergi minum air, pergi minum air. Tak apa. Janganlah minum air kat kedai makcik tu. Minum air kat sini. Ini setengah jam balik lah. Pergi nak pergi kencing, tak apa. Jangan rasa tertekan. Kita belajar ni rehat je. Nak balik? Pergi balik naik bas. Boleh. Mari bantal. Ambil bantal mayat yang dekat dalam. Bantal mayat yang dekat dalam tu. Tapi ngeri pula nak bagi bantal mayat. Boleh baring, pergi kat belakang, pergi nyorok sikit baring. Itu ada partition kan, buat perempuan tu. Dia dengar, pergilah kat kepung. Saya faham, bukan berjam ni masanya lama tau. Lepas tu saya tabik orang sini, 2 jam tak orang bangun. Wah. Saya ni duduk depan ni, kalau ikut saya dia bangun dah ni. Tak apa, sabar. Ya Allah, aku susah ni kerana engkau. Oh, itu yang mahal. Kerana engkau. Kerana nak reda kau, aku sanggup susah di duduk diam. Kalau ngantuk, lawan-lawan tak goyang-goyang ke? La ilaha illallah. Nanti Ya Allah. Goyang-goyang. Goyang. Jangan goyang nyanyi. Bulan mengambang, Pak Ngah balik. Jangan. Pak Ngah dah balik lah. Dah lagu. Okey. Apa lagi kaifah? Gerak, diam. Kita kata Allah tidak gerak, Allah tidak diam. Nampak? Tapi macam mana? Tak ada macam. Akan nak minum air, makan kuih, makan. Jangan risau. Allah tidak gerak, Allah tidak diam. Tapi jangan edah korma dengan kacang. Nanti orang masjid marah. Sorry kan ada keluar notis kan. Diminta jemaah tidak makan dalam masjid. Dulu CPU. Dia pasal kamera tau. Ustaz Iman ni dia nampak dalam ni kau makan kacang tau. Dia makan kacang. Mulut munyang ayam. Semua benda. Dia kata apa ni? Allah tidak gerak, tidak diam. Jadi sebab tu dalam hukum akal, harus makhluk itu, harus sesuatu itu menerima
Gerak atau diam? Sesuatu ni apa? Yang bukan Allah. Macam ni handphone ni, dia diam. Dia gerak. Laptop ni dia diam. Saya tolak-tolak dia gerak. Sama ada dia diam atau gerak. Mustahil dia menerima gerak dan diam dalam satu masa. Kita kata, ya akak tu dia bergerak dan diam satu masa. Akak kata apa? Mustahil. Dia gerak atau diam? Akak kata apa? Harus. Harus. Mungkin dia bergerak, mungkin dia diam. Mungkin dia gerak, dia diam. Tapi Allah, tiada gerak, tiada diam. Macam mana? Dia tak ada macam. Kenapa? Dia tak ada kaifah. Kenapa? Dia bukan arat. Kenapa bukan arat? Dia bukan jirim. Kenapa tak ada gerak? Dia bukan kaifah. Kenapa tak ada diam? Dia bukan kaifah. Kenapa tak ada naik? Dia bukan kaifah. Kenapa tak turun? Dia bukan kaifah. Kaifah ni apa? Sebahagian daripada arat. Arat ini lahir daripada jirim. Jirim. Allah tu tidak berjirim. Tu ayat itu. Boleh faham tak? Boleh faham Kalah payah mana? Taklah susah sangat. InsyaAllah. Kaifah yang keempat, rupa atau warna. Hitam, putih, apa-apa lah warna. Rupa dia gini, coklat, tak. Tapi ada pada jirim. Baju tu hitam, baju tu putih. Dan cicak tu, hitam putih dia kata. Kenapa dia kata benda tu ada warna? Sebab benda tu ada kaifah. Kenapa dia ada kaifah? Dia adalah arat. Kenapa dia ada arat? Sebab dia adalah jirim. Begitulah kita baca gitu. Lagi, arat nombor 4, nama dia mata. Mata ni maksudnya dilingkungi. Dilingkungi. Tadi kaifah tak habis gitu, nombor 4. Keadaan. Jadi kaifah ni, saiz perbuatan rupa keadaan. Kaifah ni, saiz perbuatan rupa keadaan. Dia 4 lah. Lepas tu kita urailah. Kalau aina ni, berada dan arah. Aina berada dan arah. Kam, satu je. Kam berarti berjuzuk atau berlapisan. Atau kedua-duanya. Itu kam. Kaifah ada 4. Saiz, perbuatan, rupa, keadaan. Keadaan apa? Muda, tua, sejuk, panas. Bayi, kanak-kanak. Itu keadaan dia. Allah itu bukan muda. Allah itu bukan tua. Allah itu bukan keadaan sejuk. Bukan keadaan panas. Yang sejuk, panas, muda, tua ni makhluk. Kenapa? Makhluk dia ada arat. Jadi muda tua ni apa? Muda tua ni adalah kaifah. Bagaimana saiz dia? Bagaimana perbuatan dia? Bagaimana rupa dia? Bagaimana keadaan dia? Itu nama dia kaifah. Akak rasa benda ni membebankan fikiran ke? Atau akak rasa something yang nak tahu? Atau akak rasa akak dah hafal sikit? Dah hafal sikit kan? Akak tak dapat langsung. Mesti dapat. Maknanya dah mula kenal Allah. Itu yang best lah, itu yang bagus. Mata dilingkungi. Dulu, sekarang, akan datang, berubah, dan lain-lain. Allah ini tak ada wujud masa dulu. Dia wujud masa bila? Masa dulu tak ada. Allah ni dia wujud sedia. Sedia. Dia sedia, dia tak ada masa. Dia tak ada sekarang. Dia tak ada masa sekarang. Dia ada masa dulu dan sekarang. Akan datang, tak. Dia tak ada masa akan datang. Dia wujud sedia, dia sedia.
dan dia tidak menerima binasa. Okey. Aina, kam, kaifa, mata. Aina berada, arah. Kam satu. Kaifa rupa, perbuatan. Saif keadaan. Mata dilingkungi. Apa? Lingkungi oleh masa. Dahulu, sekarang, akan datang. Dilingkungi oleh sesuatu menyebabkan dia berubah dari satu keadaan ke satu keadaan. Dia bukan gitu. Sebab dia bukan apa? Arat. Kenapa dia bukan arat? Dia bukan jirim. Hanya jirim memiliki arat. Arat menumpang pada jirim. Okey. Yang penting ni kita boleh kait itulah. Okey. Okey ke pening? Tak pening lah, saya senang ni. Okey, kita nak buka fiqah. Lama tak nasyid Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Okey, tengok mana? Nak lihat kejap ke tak payah? Dia dah 5 minit lah. Saya bagi peluang bagi tanda. Tanda pun 3 je kan. Gila. Dia lah yang tanda ke nak pergi. Ustaz boleh tunjuk slide yang Ustaz buat tadi. Kenapa? Ayat yang the first one yang Ustaz buat tu. Ni. Slide ni. Saya yang explain yang Ni. Lagi satu Ustaz yang ada jirim, ada 3 bahagian sesuatu. Lagi satu. ini je. Okey. Kita cakap yang diorang tu. Cakap yang diorang. Okey. Ambil diorang ambil gambar dekat rumah. Ni satu, ambil gambar ni. Ni satu. Sekarang ni 2 ni lah yang kita belajar untuk tauhid. Dia tu. Dua, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 8, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 8, 61. Dia macam kes COVID lah. 4002, 4003, 4004, 4001. Minggu lepas 72, minggu ni 64, minggu lalu 65, macam COVID Dulu saya kira 180, 190, 220 dulu. Sampai pintu belakang lah. Tak apalah. Hadir pun macam COVID. Di KD itu naik Dan kawan-kawan kita online, ada juga yang daripada kawasan ni lah. Yang tengok sekarang ni akan tengok sini 200, kenapa tak keluar? $203, 204. Sekarang ni ada 205 orang. Sekarang ni lah. Tadi ada 228. Ini dah mula pergi kerja kan. Dah ada. Lagi kan dia masih turun ni. Pukul 9 lebih dia turun. Dia orang ada kerja lah. Dia orang kerja.
Ni ramai daripada macam-macam tempat. Kalau akan nak tengok nama dia orang, ni lah nama dia orang. Ni nama. Doktor-doktor pun ada. Ni doktor nampak ni. Ni doktor. Diorang ni pesara-pesara. Ni doktor. Ni orang Sabah ni. Amy Sadura ni orang Kota Kinabalu. Tu yang mohon keluar diri ni semua orang pejabat lah. Ini Pensarah Minang, Ustaz? Pensarah Minang? Ni pun orang Kuwait ni. Ni orang Kuwait dia ni. Wah, tunjuklah gambar tu. Ni. Abang kawasan. Ni abang long kawasan. Ustaz, cadang Ustaz. Lagi baik Ustaz banyak. 2 jam, rehat 5 minit, 10 minit. Bagi Ustaz. Hilang tension dan release Ustaz. Yelah, okey. Tak, kena ais botol. Abang Din tak sebut kot, Ustaz. Ni daripada Mersing. Ni Abang Din ni Mersing. Kami bawa pergi rumah dia tu. Pergi tengok dia kat tempat dia. 42 orang dia datang tu. Ni kereta. Makan seafood semua. Dia arrange everything ni. Ni semua ni adalah orang daripada berbagai-bagai lah. Tapi yang ramai tu orang pencen, Ustaz. Ya, ramai orang pencen. Ni kenal tak kakak ni? Zahra Mughal. Ada sini tak? Puan Khairunisa tolong tutup video. Khairunisa. Dia orang sini tau. Kenal kan? Ni Dara Ishak ni orang Beranang ke orang Rawang? Ada juga dari sini. Halimah, Ustaz. Halimah 63 ada sini. Halimah pun ada sini. Dia orang sini juga. Itu Syahid Paiman. Dia orang sini juga. Ni Niat Afiq ni. Ni orang Rompit. Saya saja nak kenal-kenal lah. Supaya kita tahu kawan-kawan kita yang belajar ni semua sebab masa saya ajar PKP lah. Ni semua ni orang Kajang, ni orang Bangi, ni Asri ni Putrajaya, Atirah ni orang Ceras, Azarina ni orang Rawang. Ni saya kenal lah. Azrin ni Putrajaya. Yang lain ni saya tak ingat. Darul Syafi'i ni orang Ampang. Dr. Nurwati Bangi, Dr. Amalia ni Kajang. Ya, Ustaz. Ni Bangi. Tu saya nak kenal-kenalkan lah. Fauziah Sulan ni kawan sekolah saya daripada Bantu Razak, Sekolah Rendah. Habibah ni orang Melaka. Habibah Hamzah orang Melaka. Habibah Hashim tak ingat. Saya lupa. Ni Abang Din. Abang Din orang ni. Halimah ni orang sini. Hadimah Ahmad saya lupa. Hani ni orang Kajang, orang Melaka. Haji Azul ni orang Dengkil. Isni ni orang mana? Kajang kot. Jai ni orang Bangi. Mereka datang belajar masa PKP. Jadi bila saya dah pergi masjid, mereka nak ikut, saya bawa lah. Bukan bawa naik bas, bawa atas talian. Okey, tengok dekat Fiqah, kita sambung dekat mana? Kat kitab tu tak slide. Sunat wudu ke apa? Oh, niat. Mana rukun solat lah. 4 martabat niat, Ustaz. Okey, Imam Tamadin Okey, terima kasih. Dah yang kedua. Mana pergi sekejap. Yang selainnya sahaja solat fardu Jumaat, ikut imam, mengingat apa tu? Yang itulah Ustaz, nombor 2. Okey. Ni saya dah tengok rukun ni kat mana ni.
Okey, kita belajar niat rukun solat yang pertama nama dia niat. Dan kita dah belajar 7 wajah niat. Dan kita dah belajar 6 syarat sah niat. Betul tak? Dan kita dah belajar, kita tengah belajar 3 rukun niat. Bagaimana 3 rukun niat ni nak dimasukkan ke dalam martabat niat. Martabat niat ni maksud apa? Martabat niat ni maksud dia kaedah-kaedah niat mengikut apa jenis solat yang kita buat. Okey. Yang pertama ni. Dah baca kan? Yang kedua. Yang kedua ni lah. Ni yang tunjuk tadi. Ini martabat sembahyang waktu, 5 waktu, tidak wajib berjemaah. Contoh zuhur. Jadi untuk zuhur ini bagaimana nak masukkan rukun niat? Saja aku solat, nama dia qasad. Fardu, nama dia ta'arud. Zuhur, nama dia ta'yin. Ini dah cakap tadi dah. Okey. Ini kalau kita martabat yang kedua. Ini dah cakap ke belum? Ustaz, tentang fardu Jumaat kan Ustaz? Ya. Dah cakap ke belum? Ada, insyaAllah. Belum. Kalau tak 19 kali kalian apa? Tak ada beri contoh. Yang Jumaat. Nombor 3. Nombor 3. Okey, nombor 3 yang ni. Slide tak nampak Ustaz? Ustaz cakapkan jemaah saja kot. Okey. Nombor 3. Solat apa? Solat sunat yang mempunyai waktu atau sebab. Okey. Okey. Martabat yang ketiga. Nombor 3. Martabat yang ketiga dalam niat solat. Tadi ada 4 martabat ya. Martabat 1 dah tahu, martabat 2 dah tahu, martabat ketiga. Ini martabat ketiga. Okey. Apa dia martabat ketiga ni? Dia adalah untuk nampak slide tak? Ada Ustaz. Online nampak slide tak? Ada Ustaz. Nampak Ustaz. Okey. Martabat ketiga dalam niat solat apa? Solat yang mempunyai waktu atau sebab. Solat ni dia ada waktu sendiri. Atau solat ni ada sebab. Sebab inilah kita buat solat tu. Tu maknanya solat ni ada sebab. Ni. Okey. Contoh. Ni. Saja aku solat duha. Kalau minimum requirement dia, maknanya kalau keperluan dia, yang ni pun dah memadai untuk niat. Saja aku solat sunat duha. Ini apa ni? Ini sampai sini. Nama apa? Ini. Saja aku solat panggil apa? Qasad. Daripada sini. Ini dinamakan dia sebagai qasad. Ni tu semua ni lah. Allahu Akbar. Nama
Qasad. Ini nama qasad. Ni doa ni nama apa? Ni nama apa? Ta'yin. Ni nama ta'yin. Apa maksud ta'yin? Menentukan Jenis solat. jenis Jenis solat. solat. Ha. Menentukan jenis solat. Kenapa tak ada ta'arud? Kenapa tak ta'arud? Sebab bukan fardu. Solat sunat. Dia solat sunat, dia bukan fardu. Kalau solat fardu, dia ada ta'arud. Fardu. Mana orang kata fardu duha? Fardu zuhur ada. Aku solat duha. Saja aku solat duha. Saja aku solat ini qasad. Duha ini ta'yin. Jadi untuk sembahyang sunat yang ada waktu atau ada sebab, maka dua rukun niat mesti masuk. Untuk mengesahkan. Satu nama qasad, satu nama ta'yin. Tapi kalau nak kata saja aku solat sunat duha, boleh tak? Lagi bagus. Saja aku solat duha 2 rakaat, boleh tak? Boleh. Lagi bagus. Saja aku solat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, boleh tak? Boleh. Lagi bagus. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala, boleh tak? Lagi bagus. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat tunai menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala, boleh tak? Lagi bagus. Sebab duha ada qadha. Boleh qadha duha ni. Sebab dia solat sunat yang berwaktu. Jarang lah orang qadha. Bila nak qadha boleh. Hari tu sibuk. Dia sibuk pun dah zuhur dah. Allah hai. Dia kata saya 4 tahun tak pernah miss duha. Sayang. Hari ni macam mana lah sibuk apa tak tahu. Qadha lah lepas zuhur. Boleh. Boleh qadha. Saja aku solat sunat duha qadha. Walaupun jarang orang buat lah. Okey, boleh qadha? Boleh qadha. Jadi untuk martabat yang ketiga ialah martabat solat sunat yang punya waktu, ini tambah perkataan sunat, yang punya waktu dan sebab. Atau sebab mulia dan sebab mulia. Tengok ni. Ini dia duduk. Ini dia lah. Ini dia duduk. Nampak tak? Online. Nampak tak apa? Nampak Ustaz? Jenis solat. Jenis solat sunat. Okey. Berwaktu contoh dia apa? Yang berwaktu dia dikatakan boleh qadha. Sunat duha. Sunat natir. Kadang orang tahajud dia ikut sunat dia. 2 petang. Kau buat apa tu? Tahajud. Panas-panas kau tahajud. Tahajud siang. Malam kau tahajud. Siang. Dia tahajud kau siang. Ini malam. Tahajud ni mula di tengah malam. Tengah malam pukul apa? 12.30. 12.30. Bagi 2. Maghrib pukul 7, subuh pukul 6. Contohlah. Maghrib pukul 7, subuh pukul 6. Jadi berapa jam? 11 jam. Bagi 11 jam. Jadi 11 bagi 2 apa? 5.5. 12. Nah, Benar. Janganlah buat gini gap.
Macam tu aku kira. Ustaz bila memang tak ada Ustaz juga solat sunat. Boleh kata. Mak ni dulu, mak boleh kasih. 12 setengah. 12 setengah. Solat sunat boleh kata. Sahur sunat dia adalah malam. Paling afdal, mesti lah kita kata. Sahur sunat dia tengah malam. Kalau pukul 11 makan, itu kan sahur. Dia makan pukul 12 tengah malam. Sebab dia sunat dia pukul tengah malam. Paling afdal, ialah subuh bila? 1/3. 1/3 tu tahajud yang paling bagus tu 1/3. Ada ibu ulama kata 2/3. 1/3 boleh buat berapa? 7 sampai 6 11 jam bagi 3. Berapa? Dua setengah. 3 jam 40 minit. 11 jam bagi 3 jam 40 minit. Pukul 6 tolak 3 jam 40 minit. Pukul apa? 2.20. 2.20 itu bermulanya 1/3 malam. Kak ni calculation yang simple je lah. Tengah malam, 1/3 malam. Okey. 2 jam 40 minit, 2 jam 20 sampai pukul 6, katakan pukul 6 2 jam 40 minit. Kalau 1/6 malam, jadi berapa jam ke belakang? 2 jam 40 minit bagi 2 apa? 1 jam 20 minit. Betul? 1/3 bagi 2, jadi dulu matematik dapat berapa? Lemah. 1/3 bagi 2 berapa? 1/3 sama dengan 26. 26 bagi 2, 1/6. 1/6. 2 jam 20 minit. 3 jam 20 minit. 1/6. Jadi 1 jam 40 minit. Betul. Pukul 6 kalau lebih 40 minit, jadi 5.20, 4.20. Jadi 4.20 tu dikira 1/6 malam. Itulah waktu yang paling afdal untuk sahur. Tak kira lah sahur wajib ke, Ramadan ke, sahur di kampung ke, 4.20 tu dah kira waktu yang paling bagus. Lagi bagus, apabila jaraknya adalah 50 ayat Quran. 50 ayat Quran ni surah Al-Baqarah. Contohlah. Baru ni. 50 ayat Quran ni saja. Mungkin dengan tak lewat ni, sekejap ikut. 10 minit. 30 minit. Itulah agaknya 10 minit. Tengoklah baca macam mana. Jadi dia ada tengah malam, dia ada 1/3 malam, dia ada 2/3 malam, dia ada 1/6 malam. 2/3 malam ni kalau dari belakang 1/3 malam lah. Kalau sahur ni tengah malam. Tengah malam ni tengah-tengah antara maghrib dan subuh, 12 tengah malam. Boleh faham Jadi jenis solat sunat ni, dia cuma ada qasad dengan ta'yin. Okey. Dia tak ada ta'arud. Saja aku solat duha. Cukuplah. Sama ada solat itu berwaktu atau bersebab, atau berwaktu dan bersebab. Berwaktu saja. Duha, witir, tahajud, isra', tarawih, awabin. Awabin ini masih bila? Maghrib ke Isya'. Berapa rakaat? 20 rakaat. 6. Awabin ni 20 rakaat sebenarnya.
Tarawih sebenarnya berapa rakaat? Hah? 20 juga. 23. Dah ada 8. Tarawih ni sebenarnya 20. 20. Mana ada 8, 20. 8 ni pendapat yang kemudian. Boleh nak buat 8 pun boleh. Asalnya 20. Tarawih 20. Isra' ada waktu dia. Tarawih ada waktu dia. Tarawih ni waktu dia lepas Isyak. Dan mesti dah semayang Isyak. Bukan. Maaf. Witir. Witir ni cara dia mesti dah semayang Isyak. Kalau tak semayang Isyak, walau kita semayang Isyak cara jamak takhir, jamak takdim, kita dah boleh semayang witir. Katakanlah kita tinggal maghrib. Semayang maghrib, semayang Isyak. Lepas tu tunggu suami lambat sangat keluar dari surau, kita tengok suami tak keluar surau, tak ada kita semayang witir. Boleh ke tidak? Boleh, sebab kita dah semayang Isyak. Walaupun waktu tu waktu maghrib. Sebab kita jamak takdim. Kita dah boleh witir. Kerana witir ini adalah rawatib yang mengiringi Isyak. Tak semayang Isyak tak boleh buat witir. Witir ni rawatib mengiringi Isyak. Mesti dah buat solat Isyak. Dan waktu dia adalah sampai sebelum subuh. Itu makna witir ni ada demi waktu. Tak boleh lepas subuh buat witir. Kalau lepas subuh dah witir, kena naik qadha lah. Qadha lah. Awabin ni semua memiliki waktu. Ada yang memiliki sebab. Dia tak ada waktu. Dia ada sebab. Zawal sebab gelincir matahari. Sebab. Saya ke masjid sebab masuk masjid. Lepas tu masuk masjid tadi, jangan buat apa lagi, letak je telekong, semayang dulu, jangan duduk. Jangan duduk dulu lah. Kalau dah duduk, dia tak ada sunat lagi untuk kita buat sunat di masjid. Kecuali kita duduk ini pada memakai sokin, pada memakai telekong, mungkin nak berdiri kaki lemah, duduk pakai telekong. Ini tak apa. Nak pakai sokin, duduk. Tak apa. Tapi kalau duduk pada kasut duduk, dah tak boleh. Kita larang duduk. Dia boleh atas kursi, duduk. Boleh lah. Tak apa duduk lantai. Tak. Itu dia duduk pada semayang. Tak nak duduk lah. Kalau dah sampai dah duduk, lepas tu tengok WhatsApp. Jah, apa khabar Jah? Dah tak ada khabar ke? Dah tak ada, dah sebenarnya tak ada masjid. Awabis ni dia berwaktu. Sebenarnya, kalau nak tepat, awabis ni dia sunat je lah. Sunat je lah. Saya kata saja aku dah sunat awabis. Awabis ni. Antara maghrib dengan Isyak. Kalau kau tak ada kuliah kat masjid, buatlah. Sekali buat 20 rakaat. Dia macam. Memang memang pahala. Tapi dulu masa saya belajar dengan ustaz ni, apa nama dia? Nama dia Ustaz Salahuddin Perwira Marzuki. Ustaz ni orang tak berkenal lah. Tapi kalau bulan 9 ni ada ramai nak murid. Ustaz Salahuddin Perwira. Nama dia Salahuddin. Orang panggil tadi Salahuddin Perwira. Sebab dekat pondok tu dia pernah kejar orang kacau pondok, dia kejar kayu, dia kecil je. Orang Salahuddin Perwira. Saya pernah belajar dengan dia dekat ofis. Dia kata, kalau dekat pondok dulu, ada budak-budak buat awabin. Guru tak bagi. Kenapa? Lepas maghrib ni kita belajar, bukan awabin dia kata. Dia tak bagi buat awabin dulu lah, masa musim belajar dia kata. Sebab belajar ni lagi wajib daripada awabin dia kata. Nak buat 2 rakaat cukup dia kata, dah. Jangan buat sampai 20. Ada budak buat 20. Dia kata, bila budak buat 20, nanti dah 8 lebih baru habis, baru duduk dekat surau, tanya, muka berapa? Ustaz juga marah dia tu, tak bagi. Sebab ada benda yang utama, belajar Fardu'ain. Diorang belajar Fardu'ain kat pondok. Kita kata awabin ni, bukan masa untuk orang-orang yang belajar. Kalau kita dengar ustaz-ustaz di pondok pun sama juga. Dia tak bagi budak-budak pondok ni keluar, pergi berbai'ah dengan syekh-syekh guru-guru pondok lain, tak bagi. Dia kena ikut cakap dia, bukan cakap syekh dia yang lain.
Kadang-kadang orang tengah belajar, dia sibuk habiskan zikir. Kenapa? Dia kata pondok sana, dia ikut syekh sana. Dia berbaiat dengan syekh sana, dia ikut habiskan diri. Kita kata tak boleh. Kau duduk pondok ni, kau kena ikut rules pondok ni. Masa belajar, kau belajar, boleh pergi, kau zikir. Betul. Kalau ustaz tahu dia orang keluar ni, pergi berbaiat dengan syekh-syekh tarikat ni, dia marah. Bukan salah, tapi dia kena fokus pada belajar dia dululah. Fokus fardu ain ialah fardu ain. Lepas tu ada masa kita kena fokus satu benda. Lepas tu kalau darah orang sakit, orang kita duduk zikir, kita pegang tasbih, kita subhanallah, subhanallah. Waktu tu tak digalakkan. Waktu tu kita kena zikir apa? Kita kena ingat mati. Tengok dia ni terkujur, kita pun akan terkujur juga. Lepas tu ada ulama kata haram waktu itu berzikir. Macam wukuf ke Arafah lah. Wukuf ke Arafah ni amalan paling afdal apa? Doa tau, bukan baca Quran. Dulu kami masa pergi haji mutawil kata nak baca selain dua dah dekat cukup. Yang paling banyak masa kena masa kat tangan. Itunya doa dalam kemah ni, setengah jam tak habis doa. 1 jam. Lepas tu kita dah habis, kita keluar lah kejap. Tengok kat luar. Kemah lain tak habis doa. Masuk kemah lain tu, buang doa lagi. Wah, seronok lah. Hukum ni seronok. Lepas tu dah habis, ustaz pagi masuk balik kemah. Sekarang pergi pasangan, pergi doa kat luar. Dari tempat terbuka, langit nampak langit, masuk langit biru. Langit ni biru betul. Masing-masing doa kat tangan. Sebut nama semua anak-anak. Dia ajar kami lah. Ada yang ambil kursi duduk kat luar, dia duduk kat ujung sana. Semua pasangan lah. Doa. Dia duduk pasangan. Minta maaf lah kat luar kemah. Minta maaf, lepas tu doa. Sebutlah sama nama anak situ semua. Suasana tu tak tahulah dapat pergi haji kali kedua, ketiga je kan. Malaysia ni pergi haji sekali. Ni nak pergi beli jumrah ni. Nak ulur tangan pula lagi je kemalas. Ulur tangan. Ulur tangan lagi. Malas tunggu. Malam pergi ngajar dekat tu. Dia kata ustaz, makcik saya kena Sinovac. Sinovac. Lepas tu kena apa yang nombor 3. Seminggu dah demam ni tak baik-baik. Seminggu demam tak baik. Dia kata saya risau makcik saya. Saya nak tengok ni apa khabar makcik ni. Saya demam boleh risau ni. Masing-masing lah ada orang demam tak demam. Pulang lah nak ambil. Penggalak. Saya takut dia galakkan demam. Dia takut. Seminggu tak boleh mengajar. Aduh, sudah. Akak tu ambil apa? Sinovac apa? Pfizer. Nama macam minuman ringan tu je, Pfizer. Saya dah lah tu masing-masing lah nak pergi. Tahiyatul masjid. Sunat wudu. Bersebab ni saya cakap dulu dah. Ada sebab datang dulu, ada sebab datang kemudian. Sebab yang datang kemudian ni tak boleh semayang pada 3 waktu. Subuh sampai duha, matahari tegak tengah langit, lebih kurang 5 minit sebelum zuhur. Nombor 3, asar sampai maghrib. Semayang sunat yang datang kemudian ini tidak boleh dilakukan pada waktu itu. Apa maksud datang kemudian? Semayang dulu baru doa istikharah. Doa tu datang kemudian. Kemudian daripada sembayang. Mana doa dulu istikharah buat sembayang? Tak. Sembayang dulu baru doa istikharah. Mana sebab datang kemudian. Sembayang dulu baru minta hajat. Sebab dia hajat. Hajat datang kemudian. Sembayang dulu baru musafir. Musafir itu sebab datang kemudian dia sembayang. Sembayang dulu baru niat ihram. Betul tak? Mana ada orang niat ihram dulu sunat? Tak boleh buat lepas subuh sampai duha. Ada orang pergi lepas subuh pergi buat ihram, pergi masuk ihram nak buat umrah. Dia berhenti dekat masjid paling dekat, Masjid Aisyah lah, Tanaim, 5 km kan. Dia pergi sembahyang sunat ihram. Waktu tu belum duha lagi, tak boleh. Sebab sembahyang sunat datang kemudian. Sebab datang kemudian.
Dan sembahyang sunat baru kita niat ihram. Itu maksud dia datang kemudian. Faham tak datang kemudian ni? Ini payah orang nak faham tu. Tak payah. Minta hujan. Dah sembahyang minta hujan. Jadi minta hujan itu sebab. Sebab datang kemudian. Ada yang mempunyai waktu dan sebab. Gerhana. Sebab dia gerhana. Waktu dia habis gerhana. Rawatib. Sebab dia datang bulan fardu. Habisnya lepas bulan fardu yang depan. Hari raya ada sebab dia. Dan ada waktu dia sembahyang. Itu sebab dan waktu. Ada tiada waktu dan sebab. Seperti sunat mutlak, sunat talbih. Jadi yang tak boleh sembahyang sunat, subuh sampai duha, waktu matahari tegak tengah langit, asar sampai maghrib, sembahyang sunat yang sebab datang kemudian, dan yang tiada waktu dan tiada sebab. Apa? Mutlak. Apa? Tasbih. Jangan sembahyang sunat tasbih lepas asar. Tak boleh. Jangan sembahyang sunat tasbih lepas subuh. Tak boleh. Nak tunggu duha masuk. Lebih kurang 28 minit lepas syuruk. Sekarang syuruk 6.58. Ini 7. 2.30 dah sampai duha dah. Waktu isyak tu ialah waktu syuruk tu depan tu waktu isyak. Tapi semayang dia waktu duha. Ini yang guru-guru cakap dengan saya, yang bisa belajar. Tunggu waktu duha baru semayang. Isyak ni dia ada berbagai-bagai pendapat. Ada ulama kata isyak pun tak ada. Yang ada duha. Ada juga yang kita ada gitu. Ada kata isyak sekejap je, 5 minit je. Waktu duha, ada kata gitu. Dia isyak ni dia banyak hilaf. Tu ulang kita lah. Kalau solat yang banyak hilaf ni, pada saya lah, elok kalau semayang ni bagus. Pada saya lah. Kalau kita semayang, dan itu wajib lah. Isyak ni ada hilaf. Nak buat tak apa, tak ada masalah. Okey? Okey. Jadi, itu yang disebut pembahagian jenis solat. Okey. Yang sunat jemaah ni ada 6 ni lah. Raya ada 2, gerhana ada 2, 4. 5. Dia 7. Gerhana 2. Gerhana 2, matahari dengan bulan. Raya 2. Kan? Gaji dengan puasa dah 4. Minta hujan 1. 5. Witir bulan Ramadan 6. Tarawih 7. Macam 7, tak ada 5. Sebab gerhana dengan matahari ni ada 2 jenis semayang. Jadi 7 semayang sunat yang sunat jemaah. Selain dia 7 ni tak sunat jemaah. Seorang-seorang. Okey. Raya 2. 4. Akan tengok sini 2, 4, 5, 6, 7. Yang J itulah. Okey. Lepas tu, sembahyang sunat, dia katakan, yang tiada waktu dah sebab. Ini ada waktu. Contoh, kalau sudah sebab, begini. Okey, kita sini martabat yang keempat, ni yang ketiga. Buat nota sikit. Martabat yang keempat dalam niat solat, solat sunat yang tidak punya waktu. Dan sebab, dulu tak ada. Cara niat dia apa? Saja aku solat. Jadi rukun niat yang perlu ada pada keadaan ni hanyalah qasad. Kita niat mulut sunat. Usul ni Online. pada nanti saja solat. Dah. Tu dia perlu. Ustaz terlupa share slide.
Jadi kita cuma ada apa? Kita cuma hanya ada qasad. Kita cuma hanya ada qasad pada apa? Pada solat sunat yang tak ada waktu dan tak ada sebab. Nampak tak slide yang ni? Slide tak tukar Ustaz. Martabat yang keempat. Nampak tak? Nampak Ustaz. Tak nampak Ustaz. Sekejap. Kenapa kat sini tak tukar? Sekejap saya nak tukar slide sekejap. Okey, ni apa saya? Nampak. Okey. Saja aku solat. Apa contoh yang dikatakan solat sunat yang tak ada sebab ni? Kita tulis baliklah tadi. Apa contoh dia? Ada dua Satu solat sunat mutlak yang nama dia memang solat sunat mutlak. Satu nama dia solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih adalah kategori solat sunat mutlak. Jangan tak faham. Okey. Maka habislah cerita niat. Apa boleh kita baca dulu? 6, 7 wajah niat. Niat. Betul? 6 syarat sah niat. Betul? 3 rukun niat. Betul? 4 martabat niat. Ya. 7 wajah niat. Niat ada tarikh, niat ada masa, niat ada tempat keluar, niat ada maksud, niat ada kaifiat, niat ada hukum, niat ada syarat. 7 wajah niat. Lepas tu belajar 6 syarat sah niat. Islam, mumayyiz pada awal perbuatan, tiada sesuatu yang menghalang akan sahnya niat, kekal hingga akhir, faham apa diniatkan. 6. Lepas tu niat ada rukun. Niat adalah rukun. Dalam rukun ada rukun. Dalam rukun niat ada 3 rukun lagi. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad apa? Menyengajakan perbuatan solat. Ta'arud apa? Menentukan jenis solat fardu. Ta'yin apa? Menentukan jenis fardu. Menentukan solat itu fardu. Ta'arud. Ta'yin menentukan jenis fardu. Qasad atau ta'yin. Lepas tu ada 4 martabat niat yang kita belajar tadi dah. 1, solat yang wajib jemaah. Kalau tidak wajib jemaah, saja aku solat zuhur. Qasad taruh ta'yin. Cukup. Solat wajib jemaah, saja aku solat fardu Jumaat, ikut imam. Ikut imam wajib sebut, wajib niat. Kenapa? Ta'yin dia adalah Jumaat ikut imam. Lepas tu solat sunat apa? Yang punya waktu punya sebab. Mesti ada qasad dengan ta'yin. Solat sunat tak ada waktu, tak ada sebab. Nombor 4, martabat keempat. Mesti ada, paling kurang, ada qasad. Kakak dapat 20 perkara ni dah faham lah.
Dalam kitab dah baca belum? Dah baca kan? Dalam kitab dah baca kan? Ingat? Dah baca tak belum ni? Dah. Okey, nanti minggu depan kita belajar sambung juga pada tauhid. Arat-arat. Habis arat tu kita sambung lagi depan tu apa? Dan lepas tu kita belajar rukun kedua pada niat, iaitu dan kita kata apa? Berdiri betul. Tak dengar? Rukun betul lah. Rukun solat lah. Rukun solat. Rukun solat yang kedua, berdiri betul kan? Dalam kitab. InsyaAllah. Okey, cukuplah pagi ni. Ustaz, nak tanya sikit boleh tak? Yang solat sunat hujung pulang daripada musafir tu, dia ada waktu dia. Dia solat sunat musafir ni bukan ada waktu dia. Dia tak boleh buat subuh sampai duha. Tengah matahari baca 5 minit zuhur, tak boleh buat zuhur asar sampai maghrib. Masa tu, nak lain masa tu boleh buat. Bila masa nak buat, bila kita belum keluar rumah. Solat sunat musafir dulu, lepas tu baru kita keluar. Baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua baca Qul Allah. Lepas tu sunat azan. Lepas tu baru keluar. Tak boleh buat lepas subuh sampai duha. Tak boleh buat matahari tengah terpacak tengah langit 5 minit sebelum zuhur. Dan tak boleh buat lepas asar sampai maghrib. Itu je masa yang tak boleh buat 3. Kenapa? Solat sunat yang sebabnya datang kemudian. Okey Kak Gaya? Faham? Lagi soalan? Ustaz boleh share kat martabat yang ketiga tadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya muslimin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua. Wa bihi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
الحمد لله 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 الحمد لله